لا حضرة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم آل الكرام شؤونهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد على آله وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل على الله توكلنا. حسبنا الله. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'alif kadasallahu sirrah fatujaddid fi kulli sa'atin wa waqtin bal fi kulli nafasin tauhidan dalib tauhidan bi annahu al-fa'il al-mawjud wa imanan ay tasdiqan bidzalik ila an yakmula yaqinu. Maka membaharuilah engkau pada tiap-tiap ketika dan tiap-tiap masa, bahkan pada tiap-tiap nafas, apa yang nak ditajdid itulah akan tauhid dengan bahawasanya yakni Allah Taala jualah yang berbuat yang bersifat dengan wujud dan akan iman. Ini ataf pada tauhidan. Mana tajdidkan akan tauhid yang khas dan iman. Artinya akan membenarkan dengan yang demikian itu hingga bahawa sempurnalah yakin engkau. Sambungan daripada matan dulu, iaitulah dibagikan sini tauhid sebagaimana yang maklum ialah tauhidul khas. Tauhid menjadi satu daripada dasar untuk seseorang itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka lawan tauhid ialah tasyrik. Tauhid artinya mengesakan Allah Subhanahu wa taala merupakan salah satu daripada dasar yang paling pokok ataupun dasar yang paling ulung dalam Islam itu sendiri. Maka peringkat tauhid dibagikan kepada 3 pembagian. Pertama tauhidul am, yang kedua tauhidul khawas, kemudian tauhidul khawasul khawas. Tauhid yang am ialah kita menolak segala unsur-unsur kesyirikan. Penolakan dalam bentuk i'tiqadi, segala bentuk akidah, segala bentuk i'tiqad, pegangan hati yang bercanggah dengan nas daripada Quran dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendaklah dibersihkan. Dan ini kerja awal para Rasul alaihi wassalatu wassalam. Dan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri 13 tahun selama di Makkah membersihkan unsur penyemutuan, itulah syirik. Maka di antara tauhid am
dia membawa kepada beberapa fawaid, beberapa faedah. Pertama, dia melepaskan seorang daripada unsur yang amat bahaya. Itulah asyirk, menyekutukan asyirku billah. Dengan bahawa dia mengambil makhluk, dijadikan, dianggapnya sebagai Tuhan. Dia menyembah patung-patung yang diukir, batu-batu yang dipahat. Ya, maka ini tauhid yang pertama dari segi akidah, menolak pahaman yang membawa kepada rosaknya iman, sehingga seorang tadi mengenali Allah Subhanahu wa taala dan mentauhidkan dia. Firman Allah taala, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah oleh kamu bahawasanya tiada bersifat ketuhanan melainkan Allah Subhanahu wa taala. Itu peringkat yang pertama. Maka peringkat yang pertama ini, tauhid dia hanya duduk di dalam batin hatinya. Tapi dalam keadaan lahiriah dia, banyak lagi dia terlalai. Dia sedar Allah Ta'ala mawjud, tapi dalam dia merealisasikan kehidupan sepanjang hari, dia tidak perasan akan kewujudan Allah Ta'ala. Dia tak terasa Tuhan itu wujud. Tapi kalau ditanya, dia jawab, Allahu mawjud, Allah Ta'ala itu ada. Allah Ta'ala melihat, tapi dia tak pernah merasa yang dia dilihat pandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia merasa Tuhan itu memerhatikan sifat Allah Ta'ala pun. Segala sifat kamalat, kesempurnaan, mawjud, sedia, melihat, memandang, mengurus, mentadbir sekalian makhluk. Allahu yudabbirus samawati wal ardh. Allah Ta'ala yang mentadbir langit dan bumi. Semua ada dalam pentadbiran Allah Subhanahu wa taala. Maka benda ni dijadikan satu akidah dengan bahawa dia beriktikad sebagaimana yang tersebut. Allah Ta'ala sajalah yang tunggal dalam menjawat jawatan uluhiyah, ketuhanan. Yang lain tak ada, dinafikan. La ilaha illallah. Tiada bersifat ketuhanan melainkan Allah Ta'ala sahaja. Diambil daripada firman Allah Ta'ala, ya ayuhan nas antumul fuqara ilallah wallahu huwal ghaniyul hamid. Wahai manusia, antumul fuqara, kamu fakir kepada Allah Ta'ala. Wallahu huwal ghaniyul hamid. Sedangkan Allah Ta'ala itu ghaniyun, maha kaya. Kaya dengan makna apa? Kaya dengan makna takhallus, dia terlepas. Allah Ta'ala tidak terikat dengan sesiapa pun, bahkan yang lain semua terikat dengan dia. Allah Ta'ala tidak bersandar kepada sesiapa, sebaliknya selain yang lain bersandar kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tidak menjadi makna menumpu kepada sesuatu, sebaliknya yang lain semua bertumpu dan terikat dengan Allah Ta'ala. Itu makna ghaniyun, maha kaya. Jadi dua daripada sifat di sini ulama mengeluarkan makna uluhiyah. Ialah istighna ila an kulli ma siwa wa iftikaru kullu ma ada ilaihi. Terkayanya Allah Ta'ala daripada yang lain, mana Allah Ta'ala tidak berhajat, tidak bersangkut, tidak bergayut kepada sesiapa pun. Sedangkan makhluk ni berhajat kepada dia. Itu makna dia. Istighna ila an kulli ma siwa waftikaru kullu ma'adah ilai, dan berhajat semua khalaik, semua makhluk, daripada malaikatnya, jinnya, manusianya, ya, haiwan yang berakal, tidak berakal, yang nampak dilihat, tidak nampak dilihat, semuanya tidak terlepas daripada qudrah dan iradatullah. Dia tertakluk dalam kuasa besar Allah Ta'ala. Jadi bila kita nafikan la ilaha, tiada bersifat ketuhanan, dengan makna la mustaghniyan an kulli ma siwah wa muftakiran ilaihi kullu ma ada, barulah diisbat illallah. Mana tiada ada zat yang terkaya yang tidak berhajat kepada yang lain, sebalik yang lain semua terikat dengan dia. Tak ada zat macam ni, illallah, melainkan Allah saja. Mana Allah tempat terikatnya segala lain, tertambatnya segala yang lain, sedangkan dia tidak terikat dengan siapa. Dan makna ketuhanan ini
tidak ada pada yang lain melainkan pada Allah Ta'ala sahaja. Itu peringkat awam. Dan benda ni disuluh dengan nas Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW yang sahih. Bila dia beriktikad seumpama ini, maka dia jadi mukmin, orang yang beriman, orang yang mengenali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dibahas panjang dalam kitab-kitab Usuluddin. Ya, dibahas panjang dalam kitab Usuluddin masalah mengenali Allah Ta'ala. Kalau peringkat ini dia tidak lepas, maka ibadat dia tidak diterima oleh Allah Ta'ala. La tasihul ibadah illa bima'rifatil ma'bud. Tidak sah, tak diterima semayang, puasa, haji kita, melainkan mesti kita kenal Tuhan yang disembah. Waktu Ibn Ruslan ad-Dimishqa mengatakan, awalu wajibil alal insani ma'rifatun ilahi bistiqani. Awal-awal yang wajib bagi insan ialah ma'rifat, mengenal akan Ta'ala. Bistiqan ay bitayakun, dengan yakin, kemas dengan dalil Quran, hadis ataupun dalil akliyah. Itu peringkat awam. Ya. Bila dia belajar dan dia faham, dan itulah pegangan dan akidah dia, mutabik lil haq. Sebab itu makna makrifat dari peringkat awam ialah al-jazmu mutabikul lil haq an dalilin. Al-jazmu makna jazam, hati dia kemas 100% yakin dengan keberadaan Allah Ta'ala dan bersifatnya Allah dengan segala sifat ketuhanan. Al-jazm, dengan bahawa dia tidak syak, tidak zan, tidak waham. Kerat kepala dia pun dia tak beranjak, dia tetap beriman dengan peringkat awam. Mutabik lil haq, pegangan dia mutabik, mana sejajar dan setentang selari dengan al-haq, iaitu daripada Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Kemudian yang ketiganya andalilin, dia kena ada dalil. Maka kalau dia beriktikad kemas betul dengan Quran, dalil dia tak ada, dia tak tidak mendirikan dalil, maka pada iman orang ini ada khilaf ulama mutakallimin, ulama ilmu kalam. Setengah mengatakan iman dia tidak sah, setengah mengatakan sah. Kaul yang kuat mengatakan sah, tapi ma'al isyan, serta berdosa sebab dia meninggalkan mengambil hujah dan dalil. Ya, sebab itu Allah Ta'ala suruh dalam Quran, Qulin zuru maza fis samawati wal ardh. Sila pandang kepada langit dan bumi. Tujuan dia apa? Untuk listidlal, mengambil dalil tentang keberadaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Wafil hadis, dan pada hadis Nabi mengatakan, tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi zatih. Berfikirlah kamu tentang kejadian, segala kejadian Allah Ta'ala, minal makhlukat, daripada makhluk, sama ada di darat, di laut, langit, bumi, yang dapat dilihat segala-galanya. Tujuan apa? Untuk kita mengenali akan as-sani', al-fa'il, al-hakiki, pembuat sebenarnya adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bila kedudukannya berada, i'tikadnya jazam, mutabik lil haq, tepat dengan apa yang sebenar di Al-Quran dan hadis, kemudian dengan dalil, maka iman dia sah, ibadat dia diterima oleh Allah Ta'ala. Ini makna dia mengenali Allah Ta'ala. Lepas tu dalam kitab Usulut Tahqiq disebut, waman lam ya'lam maknahuma bahwa kafirun mukhalladun finnar wa in shalla wa sama ramadan wa hajjil baitil haram. Wa man lam ya'lam maknahuma, barang siapa yang tak mengenali akan makna kedua kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, bahawa kafirun, orang tu kafir di sisi Allah Ta'ala, mukhalladun finnar, kekal ia di dalam neraka selama-lamanya, wa in shalla, walaupun dia semayang, wa sama ramadan, walaupun dia puasa Ramadan, puasa sunat lagi, puasa 6 lagi kan, puasa Isnin Khamis, tapi akidahnya rosak, akidahnya tidak benar dan tidak diterima oleh syarak, dengan bahawa dia tak kenal Tuhan. Ya, wa shama Ramadan wa hajjil baitil haram, dan dia pergi haji tiap-tiap tahun dia pergi. Ya, sampai unta pun jemu tengok muka dia. Tahun dia pergi haji, pergi umrah, pergi haji, dah duit dia banyak kan, juta, tapi Tuhan yang disembah dia tak kenal. Maknahuma ay makna kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Apa ada dalam makna kalimah la ilaha illallah? Itulah tadi, la mustaghnian an kulli ma siwa wa muftakiran ilai kullu ma ada illallah, baru isbat. Bila kita zikir, kita sebut la ilaha
Tiada ada Tuhan. Apa makna Tuhan? Itu dua tu. Terkaya dari yang lain satu, yang kedua yang lain semua berhajat dia. Maka dua makna ini tidak ada pada yang lain daripada Allah Ta'ala saja. Allah Ta'ala sajalah zat yang terkaya daripada yang lain, dan semua yang lain berhajat terikat dengan dia, sehingga dia berjalan dia terasa dari Allah, dia bercakap dia rasa dari Allah, dia makan minum dia nampak gerak daripada Allah. Itu peringkat yang nak dibahas dalam kitab ni. Adapun sekadar pegangan, itu dalam kitab Usuluddin. Ya, dia naik seperingkat ke satu peringkat. Ini peringkat basic. Ya, kalau dikenal ni mana iman dia sudah sah, ibadat dia sudah diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Peringkat yang pertama. Tapi kedudukan dia masih lagi belum tetap, belum mantap. Dikenal Allah Taala, tapi dia banyak lupa kepada Tuhan. Sebab tu Rasulullah suruh jaddid imanakum biqauli la ilaha illallah. Jaddid maknanya perbarui, maintain iman kamu tadi dengan kalimah la ilaha illallah. Banyakkan menyebut kalimah la ilaha illallah. Itu disuruhkan kita tajdid, barukan iman. Sebab bila kita pukul dengan zikir tadi, ya, az-zikru lahu nurun. Zikir itu mempunyai nur. Ya, jadi hati itu akan terang bila ditembak. Dia akan terasa kebesaran Tuhan. Ya, selama ni dia i'tikad saja. Tapi bila dia zikir dengan dia faham betul, dia menghadapkan bahawasanya terasa betul kita dalam milik Allah dan segala-galanya dalam kekuasaan besar dia, maka tiga tu dia akan naik. Cahaya iman dia akan terang, nurul iman tu akan terang. Bila dia terang, dia mudah memandang akan af'al, perbuatan Allah, asma, sifat, nama-nama Tuhan, dan awsaf, sifat-sifat Allah Ta'ala. Dan benda ni disuruh oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu kita akan tajdid. Itu berkata Maulaya Syekh Abdul Salam Al-Mashis radhiyallahu an kepada murid dia Abil Hasan radhiyallahu an, dia kata, ya Abul Hasan, haddid basaral iman tajidillahu fi kulli syai' wa inda kulli syai' wa qabla kulli syai' wa ba'da kulli syai' wa fawqa kulli syai' wa tahta kulli syai' wa qariban min kulli syai'. Ya Abul Hasan, haddid. Apa makna haddid? Asah, tajamkan. Ya, tajamkan, haddid, tajamkan basaral iman, akan mata iman kamu tadi. Kalau pisau kita, mata pisau tu tajam, kita asah. Parang kita asah. Ya, jadi bila kita asah dia tajam, tentulah kita gunakan mudah. Ya, kita iris daging sekali. Ini iris 10 kali menganjal tak angkat. Ini daging ketetil menganjal. Sebab apa dia tak tajam? Bermasalah iman bila tak tajam, problem besar. Dia pandang dia tak nampak kebesaran Tuhan. Dia tengok pokok, hanya nampak pokok jelah. Dia tengok laut, hanya nampak laut. Ya? Dia tengok langit, hanya nampak langit. Kalau macam tu pandangan dia, orang kafir tak beriman boleh tengok. Tengok laut, nampak laut. Tengok langit, nampak langit. Dia tak nak tengok laut, nampak dia. Tapi nampak lain. Tengok dengan mata luar, nampak dengan mata dalam. Itu maksudnya. Tengok dengan mata luar, ya, maka mata dalam, mata iman kita nampak azamatillah, jalalullah, kebesaran dan keagungan Allah Ta'ala itu terselah. Bila benda itu terselah, terasa betul zauq dalam jiwa dia tadi, maka orang yang sedemikian, dia berjalan dalam terasa kebesaran Allah Ta'ala, kehaibatan Allah Ta'ala sungguh, maka dia tidak akan melakukan benda yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Itu pokok sebenarnya. Tapi bila dia ghaflah, dia tidak maknanya khudur, hati dia ma Allah, ghaflah, di dalam keadaan lalai. Dia tak perasan yang Tuhan tengok dia. Ya. Kalau orang tengok dia perasan kan. Jangan buat pasal ni. Kalau orang kata apa dia. Ya. Pakailah smart sikit, kawan tengok kan, orang tengok, orang dalam batin hati kamu. Selagi ada orang dalam batin hati kamu, kata guru bagi Al-Imam Al-Ghazali, Syekh Abu Ali Al-Farmadi, kamu tidak akan sampai kepada hadrat Allah Ta'ala. Dia nak buang sampai rasa makhluk ni kita tengok tak ada apa, tuan.
Mana yang tak ada rasa? Dalam. Keluar, luar nampak ni. Ya. Luar kita nampak. Sebab benda ni kesan dia ialah dalam penghayatan kehidupan manusia tadi. Dalam nak mengolah supaya dia nak membentuk dia jadi insan yang kamil. Insan yang betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu taala, dia mesti settlekan dalam dia. Dalam kalau tak selesai dia tak akan jadi insan. Sebab tajuk dia di situ. Inna fi jasadi bani Adam mudghah iza saluhat saluhat sairul jasada kullu wa iza fasadat fasadat sairul jasadu kullu ala wahiyal qalb. Dalam jasad anak Adam ada seketul daging. Bila dia elok, semua elok. Bila dia wasak, semua wasak. Itulah hati manusia. Hati mana? Hati dia panggil Latifatul Rabbaniyah. Latifatul Rabbaniyah. Latifah, benda yang sir. Itulah dipanggil Hakikatul Insan. Hakikat diri manusia. Yang Rabbani, yang dibangsakan kejadian Allah Ta'ala, yang duduk bersama kita sekarang. Dialah nilai yang sangat mahal dalam kehidupan kita. Kalau dia berpisah dari jasad kita, malakul maut datang, kita pun dah tak ada harga. Jasad yang kita jaga, yang kita bimbang kalau dia lapar, kita bimbang kalau dia sakit, sampai kita tutup mulut takut masuk kuman, bukan? Ya, dokumen takut kita sebab apa? Takut jasad kita ni padam. Bila padam, lupalah nikmat dunia yang terlampau sedikit. Sedangkan dia tak perasan dalam tu kalau padam, luput nikmat akhirat yang cukup besar. Ya, oleh kerana itu menumpukan perhatian pada benda ini adalah merupakan benda yang cukup besar yang dipandang mana dengan pandangan serius oleh syarak. Sebab dia settle, semua settle. Kalau dia sangkut, semua sangkut. Sebab itulah dalam tajuk pengenalan sebenar-benar kepada Allah Ta'ala ini menjadikan perbahasan dan maknanya kerja utama yang dibahas oleh para arifina billah, orang yang benar-benar arif dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya, enjin tuan-tuan, enjin kereta kan, kita jangan seronok dengan bodi luar. Kita sembuh warna cantik, metallic, pearl, macam-macam warna, start tak boleh. Ya, start enjin tak jalan. Nak buat apa kan? Ya, kita nak biar dia punya apa luar cantik, dalam dikemas. Bahkan dalam ada tempat tilik Allah Ta'ala. Innallah la yanzur ila suwarikum walakinallah yanzur ila ma fi qalbikum. Tuhan tidak hanya menilik luaran kamu saja, rupa, paras, keturunan, pangkat, jawatan tak ada, itu sebentar masuk. Ya, bahkan Tuhan tilik dalam tu. Oh, kerana dalam tu tempat dia, ya, Latifatul Rabbaniyah ni, yang dia ni lah layak untuk mencapai segala ma'anil ma'arif haqa'iq, ya, yang dalam berhubung dengan ketuhanan, maka benda ni naklah dibersihkan. Sebab tu datang kita dulu bersih kan, ketiga alam muzarri atau dikenali dengan alam mulahud. Allah Ta'ala khitabkan dengan ayat dia, alastu bi rabbikum, semua jawab sama kan, qalu bala. Tidakkah aku ni Tuhan kamu? Semua ma'asyirar ruh. Ketika tu jasad kita ni tak ada tuan ni, sangkar-sangkar ni tak ada ni. Ya, ruh semua. Dia jawab dengan jawab yang sama, bala, bahkan mana dia mengaku ketuhanan Allah, kehaibatan Allah yang maha besar. Ya. Tapi bila dia turun saja di dunia, di alam sekarang dipanggil alamil mulki. Alam yang kita ada ni panggil alamil mulki, alamul ajsam. Alam yang kita boleh dapat dengan sentuhan, dengan penglihatan zahir, pendengaran lahir, itu dipanggil alamil mulki. Maka ketiga itu adalah uji kita. Didatangkan dengan ujian dia. Asyaitan, wan nafs, nafsu, wad dunia, ya, dan seterusnya. Maka apa kehasilan di akhir jadi wa qalilum min ibadiyash syakur. Jadi orang yang bersyukur tu dah tinggal sikit je tuan-tuan. Dunia dah tarik dia, syaitan dah paut dia, nafsu dah benamkan dia sikit-sikit. Yang jadi betul hamba Tuhan dah tinggal sikit je. Tu dia. Lepas tu satu orang wali besar, dia berdoa di kelambu Kaabah, dia bergayut tuan-tuan, dengan doa dia agak pelik. Dia doa kata, Allahumma ja'alni minal qalil. Ya Allah, jadikan aku daripada golongan orang yang sedikit. Jadi kawan ditegur, pasal pula jadi golongan minoriti. Bukan, orang dah jadi golongan majoriti. Dia pun bacakan ayat tu, wa qalilum min ibadiyash syakur. Tak tilik ke ayat ni dia. Masya-Allah, kata sadaqta, kata betul lah, kata.
Jadi sikit sangat hamba yang betul-betul syukur, mana yang betul-betul mengenali Allah Subhanahu Wa Taala, makrifat akan Allah Taala, sehingga buah kesan asarul ma'rifah tadi membuahkan ketaatan, ketundukan yang sebenar dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab dia kenal betul bahawa dia akan tunduk betul kepada Allah Taala. Kalau pengenalan dia tidak begitu tepat, hanya keluaran luar saja, maka duduk di taraf awam. Taraf awam mana golongan ghafilina anillah, orang yang banyak lalai daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia kenal, kalau ditanya dia boleh datangkan hujah dengan nas, dengan Quran. Innallaha sami'un basir, Allah Taala sami' mendengar, basir melihat. Tapi dalam mengolah kehidupan dia tak perasan Tuhan lihat dia. Bahkan dia rasa apa? Orang lihat. Waktu Hujatul Islam Al-Imam Al-Ghazali. Imam tuan-tuan, dia punya taraf apa? Imam 300,000 hadis hafal. Boleh dapat taraf imam. Bukan imam Masjidil Haram. Bukan imam kampung kan. Imam taraf dia 300,000 hadis. Tu Imam Ghazali, siapa tak kenal? Rasul kitab dia karang, masya-Allah. Ada satu cerita yang masyhur kan. Bila dia sembahyang, tiba-tiba adik dia Imam Ahmad mufarakah. Tapi dia cerdik, dia tak marah secara depan. Dia pergi report ibu dia, ya ibunda, kenapa adik tidak ikut saya sembahyang? Ibu dia pun panggil, ya Ahmad, kenapa engkau tak ikut abang sembahyang? Malulah dia, ramai ibu makmum dia kan. Tiba-tiba adik pula mufarakah. Dia kata, ya ibunda, macam mana nak ikut abang sembahyang? Belakang dia ada darah. Sedangkan ketiga itu Imam Syafi'i, Imam Ghazali, ulama besar fiqh. Sanad dia, dalam sanad Imam Syafi'i itu ada 3 kitab dia. Wajiz, Basit, Wasit. Besar kitab dia. Pakaian dia kemas, ulama fiqh kan. Imam Ghazali fikir balik, masya-Allah. Dia kata, mana guru engkau? Dia kata. Mana guru engkau? Sebab apa? Sebab apa yang ada dalam batin Imam Ghazali ketika sembahyang tadi terbuka, dimukasyafahkan oleh Allah Ta'ala. Apa dia yang ada? Darah. Dia duduk belakang ni, nampak badan Imam Ghazali itu berdarah. Maka kita dalam fiqah kita, kalau badan berdarah mana hukum? Tak sah mayang lah. Darah. Kalau sikit, tu ada. Jadi maaf kalau banyak berderu darah. Apa masalah dia? Imam Ghazali sebelum dia semayang tu, dia sedang membahas satu darah dalam bab fiqah, bab haid, darah mutahayyirah. Kita perempuan kan, bila datang darah, sebanyak-banyak haid 15 hari 15 malam. Bila dia laju tu, dia terus straight, tu dia masuk darah, apa dia panggil? Istihadah. Bila masuk darah istihadah, dalam fiqah kita dipecah 2. Sama ada perempuan tu dipanggil mumayyizah, atau perempuan tu muqtadah. Mumayyizah makna perempuan tu boleh beza darah dia, mana qawi, mana dhaif. Kata kalau perempuan tu datang darah sebulan straight 10 hari warna hitam, 20 hari warna merah. Berapa hari dia kena qada semayang, tuan-tuan? Tak apalah, tuan-tuan tak ada haid, maaf. Nak tanya tu je. Tuan-tuan faham tak? Dia datang darah straight 30 hari. 10 hari awal hitam, selepas tu merah. Berapa hari dia kena qada? Jawab, dia kena qada 5 hari. Sebanyak-banyak haid berapa? 15. Jadi darah qawi yang kuat tadi hitam, itu darah haid. Jadi yang jalan ni merah ni maknanya apa? Dia perempuan bila datang darah sampai 15 dia stop. Jangan dibahas lagi. Kan babang dia tanya, berapa dah haid lagi ni? Berapa? 20 hari. Itu bukan haid, tu darah hud panggil. Badan babang pun nakal dia. Dia sekat 15 je. Dia masuk 16 tu bukan darah haid lagi dah. Itu dah panggil darah istihadah. Cuma masalah sekarang, sempadan 15 tu dia nak ukur mana haid, mana yang tidak haid. Jadi dikira qawi yang kuat, merah dengan hitam, darah hitam qawi. Darah merah dia panggil dhaif. Jadi bermakna 10 hari itu haid, 5 hari itu bukan haid. Itu istihadah.
Hukum dia, bila darah turun, dia memang tak boleh semayang, takut darah tu jadi haid. 10 hari hitam, 5 hari merah, dia stop. Berapa hari dia kena qada semayang? Tak payah qada lah, cukup 15. Cukup 15 apa lagi, kan? Dia datang warna hitam, warna coklat, warna merah, cukup 15 hari dia stop. 16 dia suci. Maka tak payah qada. Itu semua kira haid, sebab dalam sempadan haid 15 hari malam dalam fiqh itu. Ya. Jadi maknanya kalau macam tadi dia kena qada berapa hari? Iaitu 5 hari. 16 dia kena sembahyang macam biasalah, ikut adat dia lah. Masuk di waktu sahibud darurah, dawam bang azan baru dibuat upacara di semua siap, ada sembahyang. Itulah macam fiqh urai kan. Okey. Itu masalah dipanggil mumayyizah. Perempuan yang boleh tamyiz, dia boleh bezakan darah. Ya. Atau satu keadaan lagi, dia datang 30 hari, dia darah tu straight satu warna, merah dia tak boleh beza. Maka macam mana nak buat ni? Kena tanya perempuan tu. Dia masuk golongan mu'tadah. Maknanya sebelum bulan lepas dia haid berapa hari? 8. Kan? Maka di sini pun dia kira 8 juga. Jadi dia kena qada berapa hari? 15 tolak 8 berapa? 7 hari dia kena qada. Sebab apa? Dia masih ingat darah di bulan depan. Persoalan dia sekarang, darah dia tak boleh beza, satu warna straight 30 hari. Ya, ni ingat apa ni? Kan cucu tanya, aku dah tua dah, dia kata. Kan cucu tanya, "Nek, saya dah hantar, aku minta ingat." Warahan kan. Sebab masalah ni kena berkait dengan qada semayang. Kalau tak qada jaga, man taraka salata muta'ammidan abqahu Allahu fin nari samanina hukbah wa fi kulli hukbatin samanina sana. Siapa tinggalkan semayang dengan sengaja, dihumban ke neraka 80 hukbah. Satu hukbah 80 tahun. Satu hari akhirat 1000 tahun dunia. Tak cukup tuan-tuan nak kali kan? Ya. Persoalan sekarang, darah tu datang straight, tanya perempuan tu, dia tak tahu. Dia nasiah, perempuan yang lupa. Oh, bulan lepas lupa dia kata. Maka di sini dibagikan dalam bab talazus lain, dalam bab ibadah lain. Tengah menghukum bab inilah masuk waktu sembahyang. Ya, masuk waktu sembahyang. Jadi Imam Ghazali pun sembahyang lah, jadi imam. Dia ambil sangkat sembahyang, Allah, darah tu keluar. Ya, darah tadi, darah apa dipanggil tu? Dalam fiqh ni darah paling payah ni. Darah dipanggil mutakhayyirah. Darah yang mencengangkan para kadi nak hukum ni. Dia kena bagi tu dua sudut. Ya, darah ni bermain dalam sembahyang tadi. Sedangkan Allah Ta'ala kata, aqimis salah li zikri. Dirikan sembahyang untuk ingat kepada aku sahaja. Kalau kita semayang, belum rokok, dah terbagai, dah pergi Basar Malam, dah pergi Johor, Singapura, orang tu khianat dengan Allah Ta'ala dalam semayang. Berapa puluh tahun kita semayang, kadang tak sampai rakaat pertama dah padam. Ya, angkat belum rokok, dah terbagai dah, kata pergi dah. Dia bermain dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka mana nak dapat ni semayang, ni ilmu sini dia ambil. Hudurul qalbi ma'allah, hadir hati sentiasa dengan Tuhan. Dia nak peringkat tauhid ketiga akan dibahas ni. Ya, tadi tauhid pertama ya. Dia sekadar kenal dan tahu i'tikad, tapi rasa belum lagi. Sebab rasa-rasa makhlukiyah, khalqiyah menguasai jiwa dia. Sebab apa dia buat? Jiwa kosong, kurang zikir. Bila kurang zikir habis. Ya. Mata waqa'a al-tifat faqad naqasal hub. Bila jatuh saja batin hati kamu lalai tak ingat Tuhan dia, faqad naqasal hub. Hati kamu sudah kurang kasih dan cinta kepada Allah, kurang. Lagi lalai banyak, lagi kurang. Lagi lalai banyak, lagi kurang. Bila lagi kurang, kasih dengan satu benda, kita bila buat satu arahan daripada mahbub, orang yang kita kasih, dia akan buat sungguh. Orang tu cukup kita cintai, kita kasih. Apa dibuat aja. Apa disuruh kita akan buat. Tapi kalau orang tu tak ada rasa dengan dia, cinta dengan dia pun kurang, dia suruh, yelah, macam tu je lah. Jangan kita dengan Tuhan macam tu. Bahaya. Ya. Dia sebut selalu, kuliah sebut tadi apa? 3 benda. Kita kena utamakan Allah Ta'ala dulu. Masa, akal, lagi tenaga. Dalam hidup kita ni besar akal, pemikiran. Yang kedua, masa. Yang ketiga, tenaga. 3 benda ni kita kena takdim, mendahulukan hak Allah Ta'ala dulu. Salasun man kunna fihi wajada halawatul iman an takuna Allah wa rasuluhu habba ilaihi mimma siwahuma. 3 perkara ni siapa dapat, dia akan dapat kemanisan lazat iman dengan Allah Ta'ala.
Bahawa diletakkan Allah dan Rasul lebih dahulu. Apa yang kita nak letakkan? Masa. Kita akan beri masa dengan Tuhan lebih daripada yang lain. Akal, pemikiran. Kita akan set pemikiran kita, akan kita gunakan untuk jalan Allah lebih daripada yang lain. Dan begitu juga tenaga. Kita guna tenaga kita mana? Untuk layan nafsu kita ke lebih atau untuk kerja Allah Ta'ala. 3 benda ni bila dia dapat, maka dia akan dapat satu hadiyatan minallah. Hadiah daripada Allah Ta'ala. Itu apa? Halawatul iman. Bila iman tu ada halawah, satu lagi iman tidak ada halawah. Iman ada manis, dia lain kan. Kita makan satu jenis makanan, dia ada lazat, kena selera kita tuan. 2 pinggan, 3 pinggan tak perasan. Tapi kalau tak kena macam sepinggan nak habis pun mungkil-mungkil. Lauk pula rasa macam nak basi tuan. Nasi ada jelantah pula. Kita makan nak tak ada je. Begitulah rohani kita. Qutul arwah, makanan ruh. Bila dia lazat, bila dia sedap, itu kita tengok para sahabat, dia boleh semayang satu hari 400 rakaat, 300 rakaat. Ya. Ya, antara cicit Rasulullah SAW, Ali Zainal Abidin, digelarkan Zainul Abidin, perhiasan bagi abid. Sebab apa dapat gelaran tu dia dapat? Dia semayang tiap-tiap hari 1000 rakaat. Kita untuk masuk tarawih 20 pun lagi tu. Wajah 8, tadi baca inna ataina. Kan? Masjid kita insya-Allah tahun ni kita buat khatam Quran gitu kan. 1 juz. Terang tuan, dia bicik surah baca inna ataina. Mayang buat ibadat, tapi lazat persoalan kita bukan buat ibadat, tapi dapat halawah, kemanisan, mahabbah, hudurul qalbi ma Allah. Ni benda kita nak minta. Ni benda-benda dalaman yang merupakan nilaian yang Tuhan tilik dalam batin hati seorang. Ada tak benda ni? Dibawa daripada mana ni? Ma'rifatan khassah. Ma'rifat yang khassah, dia akan dapat benda ni. Tuhan akan cempakkan dalam batin hati dia mutiara-mutiara lazah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu rahsia-rahsia yang dibuka oleh para ulama membahas tajuk-tajuk ini berdasar kepada nas daripada Quran dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu kata tuan pengarang di patujaddid jaddada yujaddidu, patujaddid fi kulli sa'atin wa waqtin bal fi kulli nafasin. Baca nafasin, kerana nafsin itu mana diri. Nafasin tu nafas yang keluar masuk sah itu kan tiap-tiap nafas. Nafas kita ni mahal atau tidak tuan-tuan? Kalau tuan blok 1 minit macam terik tak boleh, terik tak boleh. Tuan-tuan tengok macam orang kena sakit lelah kan. Oh sian tengok kan, terik nafas tu nak boleh oksigen tak naik atas kepala macam-macam. Terik oksigen tak naik macam. Sekejap dia kena stroke lah, kena tu macam-macam. Maknanya apa tu? Nafas yang kita terik tu dia punya harga, Masya Allah. Jantung kita boleh bergerak, siapa gerak? Huwallah. Ya. Darah yang berjalan dalam diri kita sentiasa berjalan. Dia tak padam, tak dia berhenti macam. Ya. Dia beku sikit je dah ditangkap kan, dah darah tinggi. Siapa yang gerakkan semua tu? Huwallah. Semua dia dan wa fi anfusikum afala tubsirun. Quran kata pada diri kamu tak tengok kah? Tanda-tanda kebesaran keagungan Tuhan, nikmat Tuhan yang maha besar. Kalau nafas tu benar berharga, tariklah nafas dengan ismuzad. Tarik Allah, lepas Allah. Dalam jalan, orang tak dengar jalan. Allah. Oh, dia cantik. Kan? Bawa ada barakah. Nafas kita turun naik tu, biar ada ingatan kepada Ta'ala. Ya, Allah. Dia pam, oh dia cantik. Darah tu pam, rohani pun pam. Ya, oh dia jalan sekali. Lepas tu kita bersin je. Sunat ucap apa? Alhamdulillah. Sebab apa? Bila bersin jantung berhenti. Saya tak berhenti terus. Kalau acum berhenti kerak tu tuan. Dia pump, dia sambung balik tu. Alhamdulillah kan. Begitulah maknanya. Allah karim. Maka memperbarui, patujaddid, mana tajdidkan, baharukan. Baru apa tuan-tuan kalau istilah kita? Cantikkan, comelkan, hiaskan. Sebab ilmu tasawuf, ilmu hakikat dia panggil ilmu menghiasi. Ya, kalau sekadar kita mengaji ilmu fiqh saja, tahu hukum ramal begitu je, luar saja, dalam tu tak bercara. Macam kita beli perabot, ya, perabot kita beli, dia buat perabot boleh duduk, tapi dia tak polish dia buat. Perabot tu dia tak polish, dia tak bernis, bawa balik kita duduk je, boleh duduk, tak apa, tapi
Tak sedap lah kan. Silap kena selumbau. Tapi perabot dah polis, sembul lagi berni cantik, itulah maksud. Ilmu tasawuf ditazin. Dia nak menghiaskan supaya kita ada dalam pandangan Allah dalam bentuk Allah Ta'ala redha dan kasih. Dia tengok dalam hati kita cantik, bersinar. Ya, itu maksudnya. Maka kita tajrid baharukan tiap-tiap ketiga dan tiap-tiap masa, bahkan pada tiap-tiap nafas akan tauhid, mana mengesakan Allah Ta'ala. Ya. Tuan-tuan, tiap-tiap benda yang kita lihat al-manzurat, berayat ada dua. Satu ayat al-maqru'ah, ayat mana tanda yang menunjuk kewujudan, keberadaan Allah. Dua. Satu Al-Quran, ya, yang dibaca. Satu lagi yang dilihat, al-manzurat, yang kita lihat semua ni. Ya. Fa ainama tuwallu fasamma wajhullah. Fa ainama tuwallu, Allah sebut dalam Quran, di mana saja kamu berhadap, depan, belakang, kiri, kanan, atas, bawah, 7 pihak, mana saja, fasamma wajhullah, di sana tu wajah Allah. Apa makna wajah Allah? Ai syai'un yadullu ala wujudih. Jangan silap faham pula, ini main hakikat wajah Allah, sana Allah. Banyak ada Tuhan, syirik pula tuan-tuan. Wajah Allah mana syai'un yadullu ala wujudi, mana semua benda yang kita pandang, langit, atas, bawah, kiri, kanan, semua itu menunjukkan kewujudan dan keberadaan Allah Ta'ala. Sampai tak taraf itu kita pandang, atau kita pandang nampak dia saja, mahjub, terhijab. Bila dia terhijab dalam, payah nak memandang kebesaran Tuhan. Efek dia apa tuan-tuan? Lemah, jantung lemah. Silap-silap dia kena serangan jantung rohani. Serangan jantung jasadi tak apa jasad. Habis-habis dia padam. Kalau dia mati beriman, alhamdulillah, insya-Allah. Kita kesian kan, Rohingya kesian kan? Di Syria, golongan yang mazlum dizalimi kesian kan? Kita kesian dia mati teruk kan? Tapi sekarang dia ada tuan-tuan, al-jannah, syurga dah. Dia mati, ketiga tu mati dibunuh, ada kepala kena penggal, kita tengok masya-Allah, kesian kan? Dia mati tak tu je kan, sab mati. Lepas tu mana tempat dia? Kalau boleh nak balik dunia, dia nak syahid lagi. Ya, pada hakikat dia sedang berlazat. Kita duk fikir kesian dia. Dia berlazat bil jannah. Sebab apa? Dia mati dalam keadaan beriman, dizalimi lagi, syahid pada jalan Tuhan. Masya-Allah. Itu maksudnya nak ceritakan apa tadi? Kita pandang. Ya. Jadi maksud dia apa? Dalam segi tauhid, segi nazar, tiap-tiap pandangan yang kita jatuh, ya, kita tilik saja di mana saja. Ya. Seolah-olah pokok tu berkata Allahu mawjud. Allahu mawjud, yattasif bisifatil kamalat. Laula kazalik lam yujad syai'un minal awalim. Pokok, pandang, langit, semua macam tu. Apa maksud dia? Semua tu berkata dengan lisanul hal. Allah mawjud dan dia bersifat dengan sifat ketunggalan. Kalau tidak begitu, kita pun tak ada. Itu maksud dia. Ya, kalau Tuhan tak bersifat dengan ketunggalan, tauhid, tak ada satu makhluk. Kita bahas dalam Usuluddin kan, sifat Tuhan wahdani, ya, tunggal. Kalau tidak ada wahdaniyat, bermakna dia bersifat berbilang, ta'adud. Lepas tu bila kita itlaq wahdaniyat, apa makna? Ailah saniyalahu fi zati wa sifati wal af'ali. Tidak ada yang menduai pada zat, sifat dan af'al. Sebab kalau menduai saja, habis. Lau kana fihi ma alihatun illallahi la fasadata. Kalau ada selain Allah Ta'ala dalam dunia kejadian ni semua, ahli Tuhan lain, jawab Quran kata la fasadata, musnah, habis. Satu benda pun tak boleh ada. Sebab apa? Pertama, makna ketuhanan apa? Tadi kita ulas, terkait lain. Satu lagi apa? Berhajat yang lain kepada dia. Bila kata Tuhan, mesti dia saja tempat tumpuan. Allahus Samad. Allah Ta'ala tempat tumpuan. Kalau ada satu benda, satu zarah saja, benda yang ada dia, tidak berhajat kepada Tuhan. Dia sendiri, terasing, terkecuali. Batal makna ketuhanan. Batal makna ketuhanan. Ya. Maknanya tidak ada satu zarah, atom, benda kecil, semuanya mu'allakum billah. Dia bergantung dengan Allah Ta'ala. Tak boleh satu pun tak terlepas. Itu makna ketuhanan. Sebab tu Nabi suruh kita jaddidu imanakum biqauli la ilaha tajrid. Bila kita tembak dengan zikir kita faham tu.
Kita zikir, kita nampak segala tu terasa gerak semua dari dia. Datang dia, tak ada dia, berlaku segala, semua billah, billah. Ya. Jadi maknanya kalau tidak tunggal, jawab satu alam pun tak ada. Sebab apa? Bila tidak tunggal, batal makna ketuhanan. Bila batal makna ketuhanan, tidak ada satu makhluk pun yang akan ada. Faham dia? Jadi mana kewujudan makhluk ini menunjukkan bahawa ia adalah Jadi ketunggalan Tuhan yang begitu hebat dipandang dalam setiap yang kita tengok. Jadi nak membantu supaya pandangan kita cepat nampak, cepat terang, kena bantu dia dengan apa? Zikrullah. Itulah faedah zikir besar. Zikir kita tembak-tembak dia terang, lagi sedap. Ya. Dia terbuka tuan, lagi sedap sebenarnya. Itulah nikmat sebenarnya. Wa itmamun naim bin nazar ila wajhil karim. Kata Ibnu Athaillah As-Sakandari, an-naim wa in tanawwa'at mazahiruhu innama liktirabi wa syuhudi. Al-azab wa in tanawwa'at mazahiruhu innama li wujudul hijab. Fasababul azab wujudul hijab wa itmamun naim bin nazar ila wajhil karim. Ini rahsia dibuka oleh arifina billah, orang yang arif dengan Allah berdasarkan nas Quran dan hadis-hadis sahih daripada Nabi SAW. Nikmat sebenar tuan-tuan. Kalau kita tanya orang macam-macam lah, nikmat begini. Tak. Nikmat sebenar ni dia rahsia dia. Nikmat wa in tanawwa'at mazahiruhu. Walaupun nikmat di macam-macam bentuk. Keuangan, wang ringgit, harta, benda, pangkat, jawatan, macam-macam lagi lah. Sehingga kalau kita nak kira pun tak boleh kira kan. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Tapi apa dia sebenar nikmat? Bila hati kamu dapat berhadap ke hadirat Allah. Itulah nikmat paling besar. Ya. Azab itu juga. Problem masalah ni lah masalah. Macam-macam. Tak ada manusia dalam dunia tak ada masalah. Sebab dunia bukan tempat nikmat. Tempat nikmat sebenar mana? Sana. Ya, man talaba ma lam yukhlaq at'aba nafsah. Kata cicit Rasulullah SAW, Syekh Zainal Abidin, barang siapa menuntut benda yang tak ada, maka dia memenatkan diri dia. Kita boleh beruk kan, panjat kelapa. Pokok kelapa tu tak ada buah. Kita suruh beruk panjat, beruk kata celaka tuan aku ni. Pokok pula tinggi kan. Buah tak ada, kita suruh dia panjat, petik kata. Dia kata tuan aku ni lagi gila dia. Ya, benda tak ada dicari memenatkan. Siapa atas dunia daripada lahir sampai mati tak ada problem. Ya? Mana ada? Darul balak. Dunia ni tempat ujian. Bukan tempat senang tentang sebenarnya. Satu. Jadi oleh kerana itu dia kata apa? Azab, penderitaan, kesusahan, macam-macam bentuk. Tak, sebenarnya yang paling besar sekali, paling besar penderitaan dia apa? Wujudul hijab. Bila diri kamu terdinding dari Allah Ta'ala, kamu tak boleh kenal Tuhan, kamu tak tahu siapa dia Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kamu gagal mendekatkan diri dengan Tuhan, kamu tak boleh rapatkan diri dengan Tuhan. Itu bala paling besar sebenarnya. Nikmat paling besar bila terbuka, azab paling besar bila tertutup. Tuhan buka kita dengan dia, itu nikmat paling besar. Al-Kashf, Tuhan bukakan rohani itu. Tapi kalau Tuhan tutup, habis. Dia kena diberpusing kan ni. Ya. Sebab tu Quran letakkan ala bizikrillah tatmainnul qulub. Tidak dengan menghadapkan hati kepada Taala, hati itu akan tenang. Ya. Dia zikir, dia akan tenang. Sebab bila kita zikir dengan faham betul, dengan tafakur, kita akan terasakan kebesaran, keagungan Tuhan, kita sedar diri kita siapa. Insaf diri kita siapa. Rendah diri kita nampak siapa diri kita. Dia akan tenang. Ya. Bukan makan ikan bakar tenang kan. Balikkan dia kata bajet lari. Bukan makan sedar balik tu, dah lari bajet dah. 250 kopak kan, 300. Itu contoh ni. Quran dan Nas kan. Tenang duduk situ. Carilah lain, takkan jumpa. Takkan jumpa. Rahsia dia Quran buka di situ. Maka ni yang kita bincang ni nak menghala ke arah tu. Patu jaddid. Mana tajdid, baru kan. Fi kulli sa'atin wa waqtin, tiap-tiap masa, tiap saat, kulli nafasin. Bahkan tiap-tiap nafas kamu lahir. Tauhidan, memandang keesaan Allah yang maha dahsyat yang mentadbir bumi ini. Bahawa bi annahul fa'il mawjud. Allah Ta'ala sebenarnya yang mencipta, yang mengawas, yang menjaga dia. Ya, latih jiwa kita sampai terang-terang. Satu, wa imanan at-tasdiqan bizalika ila an yakmul yakin.
Sehingga yakin dah ada kan, tapi dia lagi cantik, lagi sempurna, lagi sempurna. Itu di antara nikmat besar. Kalau duduk taraf ini dibukakan oleh Taala, masya-Allah. Ya. Baru dia tenang. Dia sampai pelik tuan-tuan ni. Duduk taraf ni kan, sampai adal mal'u ainul ata. Dia boleh kena bala tu dia rasa nikmat. Selagi bala ujian yang Tuhan letak kepada kamu, kamu tak rasa nikmat, kamu belum berapa kenal Tuhan lagi. Sebab yang takut pada bala ni siapa? Nafsu. Nafsu kalau boleh, dia tak nak sakit tuan, perut bulat sedap, kata nafsu. Tapi sebalik ni dalam bala tu sebenarnya, bila dia kenal atau nak angkat martabat dia, dengan sebab bala dia kenal akan kebesaran dan keagungan Tuhan dan sebagainya, dia akan membalik nikmat. Itu penting kepada latihan ialah kasatu zik, banyakkan menyebut Allah Taala dan banyak tawajuhkan hati kita kepada Allah Taala. Wallahu a'lam. Allahumma ja'alna min. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wasallam. Allahumma ighfir lana wa lana fa inna khaira kullahu bi yadi wa anta bina. Allahumma habbibna ila al-iman wa zid fi qulubina qarrina. Allahumma ja'alna min ahli tajarrud anil aqwami hatta yang kashfana anwarun wa qadar. Alhamdulillah. Ya Rabb.